Okay, terima kasih Dr. Zalina. Selamat petang dan selamat sejahtera semua kerana dapat bersama dengan kami pada hari ini. Tarikh saya di slide pertama tu masih lagi minggu lepas, tapi minggu ini sepatutnya 18 Mac. Ya. So tajuk kita untuk hari ini ialah Every Teacher Matters. Dalam mana-mana organisasi, setiap individu itu adalah sangat penting ya dalam organisasi tersebut. Dan bagi sesebuah sekolah, maka setiap guru yang ada di sekolah itu adalah amat penting dan setiap guru ada dia punya kelebihan. So bagi seorang pemimpin sekolah atau warga sekolah itu, kita harus tahu bahawa setiap individu itu ada dia punya kelebihan. And so every teacher matters. Sekolah itu bukan berkaitan dengan 10 orang guru atau 20 orang guru. Ya. Kita tahu bahawa yang paling penting adalah image, ya, image kita ni dalam organisasi bergantung kepada bagaimana cara kita dilayani setiap hari. Dan para pakar psikologi dia kata, jika seseorang individu dilayani dengan cara terpuji, bahawasanya bahawa ia adalah penting dan dihormati dalam organisasi, maka individu tersebut akan melihat dirinya secara positif ke arah prestasi kerja yang tinggi dan bermakna. So you have to treat everyone in your organization, dalam organisasi anda, dengan penghormatan yang tinggi. Kerana setiap orang ada kelebihan dia. Satu prinsip yang saya sendiri amalkan semasa bertugas dulu, saya mengamalkan wait time. Wait time ini adalah, kalau saya memberi satu tugasan, saya sentiasa memberi masa. Untuk setengah jenis tugasan, kita beri masa, dan kalau kita dah bagi masa, benda itu tak jadi, kita bincang dan duduk bersama apa cabarannya. Kita tidak ingin nak beri tindakan yang negatif, layanan yang negatif kepada individu itu. Kerana itu sangat penting untuk image dia. Kita nak beri dia sokongan. Kerana setiap individu dalam organisasi itu berbeza. Setiap orang ada DNA dia sendiri. Jadi pemimpin atau kita jadi ketua panitia atau kita jadi GKMP atau penolong kanan, then you have to know the DNA. One, kita perlu tahu DNA organisasi, dan yang kedua DNA individu yang ada dalam organisasi. So, we must treat people well. Now, why? Kerana kalau kita layani individu secara positif, dia akan menunjukkan tahap tertinggi dari segi accountability kerja, prestasi kerja, productivity dan output. Itu formula dia. They will work at the highest capacity. Kalau layanan kita adalah secara positif, kita jangka bahawa setiap individu ni dia ada kebolehan, dia ada kelebihan. Minggu lepas saya sebut tentang branding. So setiap individu tu ada branding. Kita semua ada tugas generik kita. Hari ini dah mula mesyuarat-mesyuarat di setiap sekolah untuk minggu depan. Cikgu-cikgu sedang dapat tugasan-tugasan baru di sekolah. Dan sudah pastinya kita harus berikan dan ambil, kita terima dan beri tugas secara positif. Dengan harapan kita akan dapat accountability, prestasi kerja, productivity dan output yang terbaik, yang tertinggi daripada individu yang ada dalam organisasi. Sememangnya kita bila dah lama dalam sesuatu organisasi, kadang-kadang kita risau tentang complacency. Kita jadi complacent. Maka itu menjadi kewajipan organisasi, individu yang ada dalam organisasi, bukan saja pemimpin, kita sendiri menerima cabaran-cabaran baru. Kalau sebelum ini anda menjadi penyelaras program HIP di sekolah, mungkin untuk tahun akan datang, anda dilantik sebagai penyelaras bagi co-curriculum dan sebagainya. So, terima
tugasan-tugasan ini, dan sudah pastinya pihak sekolah, barisan kepimpinan dan rakan-rakan kena beri sokongan kepada satu sama lain. That's very important. Teamwork is very important. A school is not about one individual, bukan seorang atau barisan pemimpin saja, but it's all. It's the sum of the parts. Setiap individu, every teacher, daripada pengetua, daripada guru besar PGB sampai ke bawah, every individual matters. Kalau dalam sekolah, it's not only the teachers that matter, kadang-kadang staf sokongan kita, ya. AKP kita juga penting dalam organisasi. It starts from the gate, daripada pihak security dan sebagainya. Minggu lepas saya sebut, setiap orang ada kehebatan atau niche-nya tersendiri, selain daripada keterampilan generik yang dipunyai oleh setiap orang guru. Yang kita harus buat, the must do. Sebagai guru kita ada the must do. Tetapi kita semua ada kehebatan dari segi the good to do and the nice to do. The must do kita semua buat, mengajar, menilai kerja murid, menanda buku, memberi peperiksaan, penilaian dan sebagainya, macam-macam. Itu semua adalah tugas generik yang hakiki. Tapi selain daripada itu, kita ada kehebatan kita, kita ada brand kita. So every teacher in the school ada dia punya branding dan every teacher matters. Bagi seorang pemimpin di sekolah atau barisan pemimpin di mana-mana peringkat di sekolah, sentiasa beri masa, beri sokongan kerana individu dalam organisasi itu sememangnya ada kelebihan dia. Kadang-kadang kita terpaksa cari cara nak tahu apa kelebihan yang ada pada individu itu. So, bagi seorang pemimpin, kita harus menerima setiap staf kita, guru kita tanpa syarat. Unconditional acceptance. Kita sememangnya manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Pemimpin, ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi kita kalau sebolehnya melihat kelebihan. Kerana kelebihan itu boleh mencemerlangkan organisasi kita. Maupun dalam sektor swasta, korporat dan sebagainya. Mana-mana pun sudah pasti. So, ini adalah zaman yang kita sebut zaman kita mula daripada revolusi industri tahun 50-an, 60-an, 40-an. Lepas tu kita masuk ke revolusi informasi. Kini kita ada dalam revolusi emosi. Dalam revolusi emosi ini, you need to influence people. Kena tarik mereka, kena dapat buy-in. Bukan lagi cara-cara lama, autokratik lagi. It's a different approach altogether dengan zaman atau generasi yang ada sekarang. Atau keadaan semasa sekarang. So there must be unconditional acceptance. Of course, kita sebagai organisasi dan sebagai pentadbir, pengurus, pemimpin, ada banyak cabaran. Tapi segala cabaran ini kita ambil sebagai sebahagian daripada tugas kita. Kalau kita ketepikan staf kita, maka itu akan menjadi satu cabaran lagi kepada kita. Because every staff, every teacher matters. Dan jangan bersara sebelum anda bersara. Do not retire before you retire. Kadang-kadang ada 5 tahun lagi orang mula sebut tentang saya akan bersara, saya akan bersara. Buku yang saya paparkan di sini adalah buku seorang guru saya. Dia baru terbitkan buku ini pada bulan Februari tahun ini. Nama dia Mr. Chi Hising daripada sekolah menengah Sultan Yusof Batu Gajah Perak dulu. Guru sains yang pakar, hebat. Sekarang umur dia lebih kurang 80 tahun. Dan dia masih lagi dah bersara berapa tahun dan menulis buku tersebut, very interesting, Colors of My Life. I'm halfway through, sedang baca, dan banyak ya jewels yang ada daripada tulisan beliau. So tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi kita yang ada ramai yang masih lagi sedang berhikmat, so jangan bersara sebelum anda bersara. Because you matter. Every teacher matters dalam organisasi. Saya nak akhir dengan
apa yang disebut oleh filosofer ya. Books are the training weights of the mind. Kalau untuk bina otot, kita angkat berat. Kalau nak bina otak, the brain, then books are the training weights. Itu merupakan bebanan bagi otak kita yang harus kita amalkan. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Tepat 10 minit saya serahkan kembali kepada Dr. Zali.